Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum ni saya ada share beberapa link YouTube tentang tajuk ubahan lah. Jadi hari ini saya akan cuba buat sendiri untuk tajuk ubahan ini. Untuk makluman awak, ubahan ini dalam KBSM dah ada, dalam KSSM pun ada. Untuk KBSM yang lalu, tajuk ubahan diajar dalam tingkatan 5 juga, tapi bukan bab yang pertama lah. Tapi untuk KSSM, ubahan diperkenalkan sebagai tajuk yang pertama untuk tingkatan 5. Dan untuk makluman awak juga, ubahan ini dia hanya ditanya dalam kertas 1 untuk KBSM lah, untuk sebelum-sebelum ni. Untuk peperiksaan SPM, tajuk ubahan hanya ada dalam kertas 1, iaitu objektif sahaja. Untuk kertas 2 tak ada lagi setakat ni. Tapi untuk KSSM saya tak pasti, mungkin samalah dalam kertas 1 sahaja. Sebab tajuk ubahan ni bukan payah pun, senang je. Okey. Kita tengok dulu apa yang dimasukkan dengan ubahan. Okey, ubahan merujuk kepada hubungan perubahan suatu kuantiti dengan kuantiti yang lain. Bermaksud ada kuantiti lah. Kuantiti A berubah dengan kuantiti B. Okey, A dengan B tu saling berkait lah nanti. Okey, contoh harga 50 sen bagi sebiji apple, ataupun harga satu-satu produk dengan jumlah permintaan. Jadi yang pertama tu harga, unit kuantiti dia harga, manakala kuantiti yang kedua ialah bilangan. Okey, manakala yang kedua tu situasi yang kedua, harga produk dikaitkan dengan jumlah permintaan, kuantiti permintaan oleh pelanggan lah. Okey. Untuk secara keseluruhannya, ubahan ada 3 jenis, iaitu ubahan langsung, ubahan songsang dan juga ubahan bergabung. Video sebelum ni saya share dengan awak, saya minta awak cuba fahamkan yang ubahan langsung je lah. Tapi untuk kali ni saya go through terus, termasuk sekali ubahan songsang dan juga ubahan bergabung. Sebab step dia sama sahaja, kemudian dia pun mudah saja, tak payah mana. Okey, untuk ubahan langsung. Ubahan langsung iaitu apabila suatu kuantiti meningkat dan kuantiti satu lagi akan meningkat juga. Contohnya hubungan A dengan B. Kalau A meningkat, B pun meningkat juga. Okay. Ataupun satu lagi, apabila suatu kuantiti berkurang, suatu kuantiti lagi akan berkurang juga. Maksudnya kalau A berkurang, B pun berkurang juga. Itu dikatakan langsung, berkadar langsung lah. Contoh, harga sebiji apple ialah 50 sen. Okey, harga akan meningkat kepada RM5 apabila bilangan apple meningkat kepada 10 biji. Begitulah sebaliknya. Sebaliknya contohnya, harga bagi RM3 apple, RM3, maka kita akan dapat 6 biji apple. Okey, untuk ubahan langsung, maksud ubahan langsung yang ni kalau saya ambil daripada buku teks yang terbarulah, KSSM, saya ada snap sikit. Okey, ubahan langsung menerangkan perkaitan antara dua pemboleh ubah, ataupun dua kuantiti. Belah pemboleh ubah tu X biasanya diwakili oleh huruf-huruf tertentu lah, yang familiar, yang biasa kita guna ialah X dengan Y lah. Okey, dua pemboleh ubah dengan keadaan apabila satu pemboleh ubah yakni Y bertambah, maka pemboleh ubah yang satu lagi iaitu X juga bertambah pada kadar yang sama dan sebaliknya. Okey, kalau berkurang, dua-dua berkurang dengan kadar yang sama. Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Itu ayat dia lah. Okey, ubah langsung. Contoh ayat lah. Biasa ayat yang digunakan untuk menggambarkan yang X berubah secara langsung dengan Y. Contohnya lah. Jadi di situ dia bagi X berubah secara langsung dengan Y. Itu je. Straight. Okay, X berubah secara langsung dengan Y. Ataupun mungkin dia boleh datangkan Y berubah secara langsung dengan X. Okey, kemudian yang ni ayat BM. Biasanya dalam soalan dibagi ayat gini lah. Kemudian ditulis dalam ayat matematik. Okey, X berubah secara, simbol ini dibaca X berubah secara langsung. Okey, simbol ini merujuk kepada berubah secara. Okey, kalau
Y gini bermaksudnya X berubah secara langsung dengan Y. Okey, kemudian ditukar kepada bentuk persamaan. Yang ni step-step dia. Okey, maksudnya di sini bila kita bentukkan persamaan. Okey, yang ni dalam ayat matematik. Okey, mula balik. Ayat mula-mula ialah ayat BM, ayat pada soalan. Dia akan bagi X berubah secara langsung dengan Y. Kemudian daripada ayat ini kita tukar kepada bentuk matematik, simbol, dengan menggantikan simbol lah. X, cara baca dia sama je. X berubah secara langsung dengan Y. Kemudian selepas simbol ini kita tukar kepada bentuk persamaan. Bila bentuk persamaan maka ada simbol sama dengan. Okey, sebagaimana yang kita tengok sini lah. Jadi X sama dengan KY. K yang mana K ialah pemalar. Okay, untuk menulis hubungan antara X dan Y, nilai K perlu diketahui. Contoh hubungan X dengan Y ialah X sama dengan 3Y. Okay, yang ni selepas kita dapat nilai K dia tu. Okay, jadi hubungan yang sepatutnya beginilah. X sama dengan 3Y. Bagaimana kita dapat nilai 3 ni? Nanti saya cerita. Okay. Ubahan tercantum. Ubahan tercantum termasuk dalam kategori ubahan songsang, termasuk dalam kategori ubahan langsung juga, tapi tercantum ni kita tengok macam mana lah. Iaitu ubahan langsung dengan keadaan satu pemboleh ubah berubah sebagai hasil darab dua atau lebih pemboleh ubah yang lain. Bermaksudnya dalam kes ni ada 3 pemboleh ubah lah. Okay, mungkin X, Y dan juga Z. Okay. Contoh, okay. P berubah secara langsung dengan Q dan kuasa 3R. Kalau awal-awal tadi, untuk ubahan langsung biasa, dua pemboleh ubah saja, melibatkan 2 pemboleh ubah saja. P berubah secara langsung dengan Q, itu saja. Tapi yang dikatakan tercantum ialah apabila ada 3 pemboleh ubah, yang mana P berubah secara langsung bukan sahaja dengan Q, tetapi berubah secara langsung juga dengan kuasa 3R. Yang ni contohilah. Banyak ni ubahan tercantum ni. Okey. Contoh 2. Okey, yang ni saya ambil dalam buku teks yang dulu, format lama, yang KBSM. Jika Y berubah secara langsung dengan X kuasa M dan Z kuasa N. Okey, Y berubah secara langsung dengan X kuasa M dan Z kuasa N. Maka ubahan tercantum itu ditulis sebagai Y. Yang ni dalam ayat matematik. Y, tapi dia tak baca sama. Y berubah secara langsung dengan X kuasa M dan Z kuasa N. Dengan M, yang ni nilai M lah. 1, 2, 3 ataupun 1/2 dan juga N 1, 2, 3 ataupun 1/2. Yang ni syarat ni dia bagilah. Okay, tapi dalam soalan dia akan spesifik M tu berapa, N tu berapa. Itu tak ada masalah. Yang ni nak bagi contoh saja. Okey. Seterusnya kita pergi pada ubahan songsang. Apa dikatakan ubahan songsang? Iaitu apabila suatu kuantiti bertambah, suatu kuantiti lagi akan berkurang. Dia terbaliklah. Kalau langsung tadi ataupun langsung tadi, kalau satu bertambah, satu lagi akan bertambah juga. Tapi kalau songsang dia terbalik. Satu bertambah, satu berkurang. Satu berkurang, satu bertambah. Begitulah sebaliknya. Apabila satu kata, yang ni samalah. Kalau satu berkurang, tambah. Okey, contoh. Apabila harga sesuatu produk murah, okey, mungkin jatuhlah, maka permintaan terhadapnya akan banyak. Contohnya, harga sesuatu benda tu akan jatuh, turun. Harga turun, maka permintaan akan meningkat. Yang ni hubungan antara harga dengan permintaan. Begitulah sebaliknya. Kalau harga meningkat, maka permintaan akan berkurang. Ubahan songsang lagi. Okey, masuk ubahan langsung songsang. Maaf, songsang ni typo ni. Abaikan ini dah. Abaikan langsung. Okey, masuk ubahan songsang menurut buku teks. Yang ni saya ambil daripada buku teks. Dalam ubahan songsang, pemboleh ubah Y bertambah apabila. Okey, pemboleh ubah Y bertambah apabila pemboleh ubah X berkurang pada kadar yang sama dan sebaliknya.
Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara songsang dengan X. Okey, contoh ayat A berubah secara songsang dengan B. Okey. Kemudian dalam bentuk matematik. Kalau kita tengok dah berbeza tadi. A berubah secara songsang dengan B. Okey, bila songsang bermaksud B tu duduk di bawah 1 per B. Okey, bila B tu duduk di bawah bermaksud dia ubahan songsang. Kemudian ditukar kepada bentuk persamaan. Okey, kalau kita tukar kepada bentuk persamaan ada huruf K. K itu sebagai pemala. Jadi A sama dengan K per B. Ni nak menunjukkan hubungan antara A dengan B lah. Maksudnya dia berkadar songsang. A berkadar songsang ataupun berubah secara songsang dengan B. Okey, untuk menulis hubungan antara A dan B ialah nilai K perlu diketahui. Contoh hubungan A dengan B ialah A sama dengan 3 per B. Masih lagi misteri macam mana kita cari nilai 3 ni. Lepas ni kita akan tahulah. Okey. Seterusnya yang ketiga ialah ubahan bergabung. Okey, ubahan bergabung melibatkan 3 pembeli ubah yang dihuraikan oleh gabungan 1 ubahan langsung dan 1 ubahan songsang. Dia ada 3 kuantiti, contohnya A, B, C dan D. A, B dan C. Jadi contohnya saya bagi A berubah secara langsung dengan B dan secara songsang dengan C. Itu contohlah, nanti kita tengok. Okey. Bagi satu ubahan bergabung, Y berubah secara langsung dengan X kuasa M dan secara songsang dengan Z kuasa N. Boleh ditulis sebagai, Y berubah bila langsung berada di atas. Sebab kalau tengok ayat ni, Y berubah secara langsung dengan X, maka X berada di atas. Okey, bila berubah secara songsang dengan Z, maka Z tu berada di bawah. Kalau berada di atas bermaksud dia berubah secara langsung, manakala kalau berada di bawah dia berubah secara songsang. Okey. Bila dalam yang ni bentuk matematik, ayat matematik dipindahkan kepada bentuk persamaan. Okey, Y sama dengan KX. Ingat kalau ada bentuk persamaan mesti ada K, ada pemala. Bagaimana kita dapat nilai pemala? Lepas ni kita belajar. Okey, Y sama dengan K X kuasa M per Z kuasa N. Okey. Okey, langkah penyelesaian. Step ni kena ingat bagaimana kita nak menyelesaikan soalan ataupun masalah yang melibatkan ubahan ni. Ubah tak kisahlah, ubahan langsung ke, ubahan songsang ke ataupun ubahan bergabung. Yang pasti step dia sama saja. Okey. Mula-mula sekali kita baca soalan tersebut, kita kena tukar kepada bentuk ayat matematik. Biasanya dibagi dalam bentuk ayat BM biasa, panjang-panjang apa-apa bla 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 berubah. Kemudian untuk memudahkan kita tukar kepada bentuk matematik lah, ayat matematik, simbol matematik. Okey, contoh yang pertama ni X berubah secara langsung dengan Y, manakala yang merah ni X berubah secara songsang dengan Y, manakala yang ketiga X berubah secara langsung dengan Y dan secara songsang dengan Z. Okey, langkah yang kedua. Kena ingat ni, langkah yang kedua, tukarkan kepada bentuk persamaan. Okey, apabila ada bentuk persamaan, ingat ada simbol sama dengan dan dalam masa yang sama ada huruf K ataupun pemala. Okey, huruf K pemala akan muncul. Okey, contoh X sama dengan KY, yang ni bagi hubungan langsung. Kemudian X sama dengan K per Y, yang ni songsang. Manakala yang ketiga X sama dengan KY per Z, yang ni bergabung. Okey, ubahan bergabung. Yang ketiga, daripada maklumat pertama cari nilai K. Maklumat pertama tu bermaksud dalam soalan tersebut kita kena pandai atau kita kena tahu yang mana dikatakan maklumat pertama, yang mana dikatakan maklumat yang kedua. Daripada maklumat pertama tu kita boleh kira nilai K ataupun pemala tu. Kemudian bila dah dapat nilai K, untuk menjawab soalan berikutnya kita akan guna persamaan tu. InsyaAllah kita boleh jawablah kalau betul jalan kerja kita.
Okey, yang keempat, gantikan nilai K dalam persamaan. Contohnya, persamaan yang kita dapat. Daripada yang ketiga tadi, maklumat pertama tadi, kita kira-kira dapat nilai K tu 2. Okay, X sama dengan 2Y. Kemudian hubungan dia X sama dengan 2Y. Sorry, X sama dengan 2 per Y. Kemudian yang ketiga, X sama dengan 2Y per Z. Yang ni untuk ubahan langsung, yang ni untuk ubahan songsang, yang ni untuk ubahan bergabung. Itu step yang keempat. Step yang kelima, kita guna persamaan baharu itu, contohnya persamaan ini, mana-mana satu, untuk selesaikan soalan seterusnya. Nanti kita tengok contoh bagaimana kita nak selesaikannya. Okey, contoh ubahan langsung. Okey, nanti saya akan bawa mana maklumat pertama, bagaimana kita nak kira K. Ada contoh ni. Diberi Y berubah secara langsung dengan X. Okey. Ingat, jadi yang ni daripada maklumat pertama dikhabar, okey, Y berubah secara langsung dengan X, jadi kita pun buat dalam matematik. Y berubah secara langsung dengan X. Kemudian step yang kedua, ingat ada K, tukar kepada bentuk persamaan. Y sama dengan KX. Okey. Itu step yang kedua, settle. Step pertama, step kedua. Okey, seterusnya soalan berikutnya dia kata jika Y sama dengan 0.14 apabila X sama dengan 0.2, hitung. Okey. Maklumat pertama yang saya sebut tadi inilah ni. Jika Y sama dengan 0.14, X sama dengan 0.2. Itu ialah maklumat pertama. Jadi, okey, kita dah dapat persamaan tadi ataupun persamaan yang tak lengkap lah, iaitu Y sama dengan KX. Y sama dengan KX. Jadi, kita gantikan dengan Y itu sebagai 0.14. Okey, ni. Y itu 0.14, manakala X ialah 0.2. Dari situ, kita boleh dapat kira nilai K ataupun pemalar. Okey, lepas dia kira gedek, dapatlah 0.7. K itu 0.7. Okey, lepas dapat K 0.7, kita gantikan dalam persamaan ni. Okey, sebab tu dia jadi K ni. Okey, daripada maklumat saya ulang balik. Daripada maklumat pertama tadi, dia kata Y sama dengan 0.14. Kemudian dia kata X sama dengan 0.2. Kita ganti dalam persamaan nombor 2 ni. Kita ganti dalam ni. Untuk apa kita ganti dalam ni? Untuk cari nilai K. Untuk cari pemalar, nilai pemalar. Baik dah. Lepas tu kita pun kira-kira dapatlah pemalar tu ialah 0.7. Okey. Dari situ kita pun bentuk persamaan yang betul-betul persamaan lah. No. Ini hubungan, lebih kepada hubungan Y dengan X. Itu Y sama dengan 0.7X. Okey, settle. First part. Lepas tu barulah kita step yang kelima nak menjawab soalan. Okey, menjawab soalan ni. Cari nilai Y apabila X sama dengan 5. Maka kita gantilah dalam persamaan. Kita dapat ni. Iaitu X sama dengan 5. Jadi 0.7 darab dengan 5. Sebagaimana penyelesaian sini ni. Okey. Kita gantikan X sama dengan 5 dalam samaan ini. 0.7 darab dengan 5. Maka Y kita dapat 3.5. Kan? Senang. Beres. Okey, untuk B sama juga. Untuk B dikata hitung nilai X apabila Y sama dengan 0.875. Okey, lihat kita guna persamaan yang tadi. Iaitu Y sama dengan 0.7X. Oleh kerana dibagi nilai Y, maka kita gantikan 0.87 tu sebagai Y. Okay. Kemudian, lepas kita ganti, kita pun bahagilah macam biasa. Ataupun nak cicoh pun boleh. Tak kisah, mana-mana yang awak senang. Okay, jadi jawapan X ialah 1.25. Okay. Itu adalah contoh ubahan langsung. Follow step tadi. Okay, follow step tadi. Ingat yang 5 step tadi tu. Kemudian, ni contoh ubahan tercantum. Saya boleh tengok sedikit. Ni rasanya. Tak payah explain pun. Dalam buku teks. Saya ambil dalam buku teks lah. Muka surat 12. Diberi bahawa X berubah. Ini tercantum ni. X berubah secara langsung dengan Y kuasa 2 dan Z.
ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z jika X, ungkapkan ni bermaksud kita dia nak persamaan. Dia nak persamaan tadi, macam tadi Y sama dengan 0.7x. Itu ungkap. Bila masuk ungkap tu, tak selesai lagi. Maksudnya kena buat gini. Jadi, untuk buat gini, maka kita kena cari nilai K, nilai pemala. Okey, nak tahu nilai pemala tu macam mana? Jadi, kita gunalah semua maklumat yang pertama tu. Ini maklumat pertama. Jika X sama dengan 6, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 5. Dikapada hubungannya ialah X berubah secara langsung dengan Y kuasa 2 dan juga Z. Jadi kita tulis persamaan. Y sama dengan, ni step dia. Y sama dengan K Y kuasa 2Z. Tukar kepada bentuk persamaan. Okey. Lepas tu kita gantikan nilai. X sama dengan 6, Y sama dengan 3, Z sama dengan 5 dalam persamaan tadi. Lepas tu kita pusing-pusing kalau nak cicah pun macam mana, up to you. Okey, guna kalkulator dapatlah K tu ialah 2/15. Maka hubungannya ialah ataupun ungkapan tadi, hak dia nak tadi ialah X sama dengan 2/15 Y kuasa 2Z. Okey, kita teruskan. Cantik. Ubahan songsang. Contoh ubahan songsang. Yang ni boleh rujuk buku teks muka surat 23. Kalau study dah tak ada masalah. Contoh, tarikan graviti F berubah secara songsang dengan kuasa 2 jarak di antara dua buah objek. D lah. Jarak tu merujuk kepada D. Dia kata kuasa 2. Jangan lupa kuasa 2 nanti. Jangan tinggallah maklumat ni, kena baca soalan hati-hati. Okey, diberi tarikan graviti di antara dua buah objek ialah 15. Yang ni maklumat pertama ni, ingat. Maklumat pertama, tujuan apa? Untuk mencari nilai K. Dibagi F tu 15, graviti 15N, manakala, apabila jarak di antaranya ialah 1.2 cm. Maka F-nya ialah 15, D-nya ialah 1.2. Okey, jadi nilai-nilai ini digunakan untuk mencari nilai K ataupun pemala. Tuliskan satu ungkapan. Ini ungkapan saja. Yang ni hubungan lah. Maksudnya kena ada nilai K. F dalam sebutan D. So, step yang pertama dalam bentuk ayat matematik, simbol, ada simbol berubah secara songsang dengan D kuasa 2. Jangan lupa kuasa 2 sebab dia kepada kuasa 2. Okey, kemudian tukar kepada bentuk persamaan yang mana ada huruf K. Tempat satu tu digantikan dengan K. Kemudian daripada maklumat yang pertama, F tu 15, D tu 1.2, kita cari nilai K. Dapat nilai K 21.6. Kemudian kita pun tulis ungkapan dia, hubungan antara F dengan D. So yang ni dia nak ungkapkan saja. Dia tak selesai lah. Kalau selesai tu maksudnya kalau dia suruh cari nilai D, bermaksud dia kena bagi nilai F. Kalau dia suruh cari nilai F, bermaksud kita akan cari, kalau dia suruh cari nilai F, bermaksud dia akan bagi nilai D. Okey. Okey, contoh ubahan bergabung. Last ni. Contoh 22, yang ni muka surat 27 buku teks awak boleh rujuk. Diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan kuasa 2x. Hati-hati, kuasa 2x. Dan secara songsang dengan punca kuasa 2z. Kuasa 2x, punca kuasa 2z. Langsung dengan kuasa 2x, songsang dengan punca kuasa 2z. Okey, itu hubungan dia. Okey, penyelesaian dia tulis dah. Hati-hati ni. Jangan tinggal lah. Kuasa 2 tu kalau awak dok cakna ataupun tak alert mana, akan tinggal lah kuasa 2 tu. Akan tinggal lah punca kuasa 2 tu. Kuasa 2 dengan punca kuasa 2, harap-harap boleh bezakan lah. Okey, ini hubungan dia. Hubungan ataupun kita tulis dalam bentuk ayat matematik. Kemudian ingat step yang kedua kena dalam bentuk persamaan yang mana huruf K akan muncul. Okey. K akan muncul. Y sama dengan K X kuasa 2 per dengan square root of Z. Okey. Lepas tu
Ingat daripada untuk cari nilai K, kita kena gantikan dengan semua nilai yang diberi dalam maklumat pertama. Ini maklumat pertama ni. Iaitu Y sama dengan 8, X sama dengan 4, Z sama dengan 36. Kita gantikan dalam persamaan yang tak lengkap ni. Yang tak sempurna ni. Sebab apa tak sempurna? Sebab K tak ada nilai dia lagi. Okey. Gantikan dalam tu, kita mungkin dapatlah K tu sama dengan 3. Lepas tu, bila K dapat nilai 3, kita pun tulislah dia punya hubungan antara Y, X dan Z itu. Okey, soalannya nak ungkapkan sahaja. So, beginilah ungkapnya. Andai kata disuruh selesaikan, cari nilai X apabila Y bla bla, Z bla bla. So, ganti je dalam persamaan ini. Okey.